Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nia Rozman untuk edisi 30 Januari 2023. Dan seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Dan antara laporan pertama yang akan saya mulakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pelantikan anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri tidak melibatkan bayaran allowance. Menurut Perdana Menteri, beliau sendiri mempelawa Nurul Izzah untuk membantunya sebagai penasihat. Katanya dalam sidang media di Ipoh pada Ahad, Nurul Izzah yang juga naib Presiden PKR mempunyai kredibiliti serta layak untuk berkhidmat sebagai penasihat kanan berdasarkan pengalaman dan latar belakang beliau dalam bidang kejuruteraan. Anwar berkata anaknya juga mempunyai kelulusan dalam bidang dasar awam yang berkaitan politik, ekonomi dan sosial dari Universiti John Hopkins Amerika Syarikat. Beliau mengulas capapan timbalan Presiden Parti Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang seolah-olah menyindir mengenai pelantikan itu. Nurul Izzah dalam temu bual bersama akhbar The Star mendedahkan beliau dilantik sebagai penasihat kanan, ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri berkuat kuasa 3 Januari lalu. Beliau berharap pengalamannya sebagai ahli parlimen yang terlibat dalam pelbagai bidang seperti isu kemiskinan, teknikal serta pendidikan vokasional mampu memberi manfaat dalam tadbir urus ekonomi, accountability dan dasar polisi negara. Menu Rahmah iaitu hidangan makanan pada harga RM5 ke bawah mulai menjadi inisiatif baharu kerajaan pada ketika ini dalam usaha menangani isu kos sara hidup rakyat. Namun, bagaimana peniaga akan dapat menyediakan hidangan makanan itu ketika harga bahan mentah yang masih lagi tidak stabil? Dan adakah standard penyediaan hidangan bajet itu selari harga dan kualiti makanannya? Ikuti laporan disediakan Rahimah Abdullah. Bagi pemilik bersama restoran Tom Yam Udang Galah Subang 2 yang terletak di Shah Alam, Selangor, Malik Hassan Muhammad, beliau sudah lama menyediakan hidangan bajet untuk pelanggan yang memerlukan makanan pada harga rendah. Apabila kerajaan mengumumkan mengenai menu Rahmah, hidangan bajet itu ditukar dengan nama berkenaan. Okey, sebelum ni macam saya kata, kebanyakan rider-rider yang penghantar makanan ni biasanya sebelum dia orang balik ke rumah dia akan lepak kat sini. Jadi biasanya 2-3 meja yang kat luar ni memang dia orang akan gunakan sebelum balik ke rumah. Daripada situ dia orang selalu order menu bajet. Yang biasa kalau dekat restoran-restoran lain kita tengok menu bajet ni nasi putih, telur dan juga sup kosong. Jadi daripada situlah tercetusnya idea kami untuk buat menu bajet tapi yang ada ayam ataupun ikan dan juga sayur. Dan benda tu saya tengok menepati menu Rahmah yang diutarakan oleh menteri baru-baru ni. Menurut Malik, pada ketika ini ada 3 hidangan menu Rahmah disediakan untuk pelanggan, iaitu nasi ayam paprik, nasi kau mok dan nasi belau ayam. Ada ketikanya juga menu ayam akan ditukar kepada ikan. Rasa dan kualiti makanan dikekalkan sama seperti hidangan pada harga biasa, namun saiz ayam dipotong pada harga bajet. Dan cuma kalau ikut daripada portion tu maksudnya kita guna ayam yang dibelah 16. Kalau harga biasa yang RM7 tu, ayam tu dibelah 8. Dibelah 8 betul. Kata Malik, beliau gembira dapat menyediakan menu Rahmah kerana walaupun menerima keuntungan pada kadar minima, namun pada masa sama, inisiatif itu akan dapat membantu mengurangkan beban kewangan mereka yang berpendapatan rendah. Sementara itu, pelanggan tetap menu Rahmah di restoran itu, Rosli Sulong berkata, hidangan bajet berkenaan sepatutnya diperluaskan di semua restoran bagi mengurangkan beban kewangan golongan tertentu. Sebenarnya benda tu memang baguslah, impact kepada mana yang pendapatan rendah yang untuk macam kita budak-budak yang baru kerja kan, mana kita boleh singgah makan tengah hari ikut pada bajet kita lah kan. Biasa bawah ada RM10 tu kira okey lah kan. Kita boleh makan dua kali satu hari ke kan. Justru bagi pemilik restoran ini berharap kerajaan berusaha mempromosikan menu Rahmah bagi memastikan semua lapisan masyarakat khususnya mendapat manfaatnya dan pada masa sama golongan peniaga turut peroleh keuntungan kerjasama mengurangkan kos sara hidup rakyat. Dalam masa sama, kerajaan juga diharap terus membantu peniaga dengan mencari mekanisme untuk mengawal harga bahan mentah
bagi memastikan harga akhir makanan dikenakan kepada pengguna dapat diturunkan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari depan akan menumpukan dua isu melibatkan rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pasukan di Kementerian Kewangan telah meneliti memorandum daripada ACCCIM, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia, dan akan beri tumpuan kepada import makanan yang terlalu tinggi dan isu yang berkaitan keselamatan makanan. Untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, sudah sedia dalam talian adalah Muhammad Shani Abdullah yang di-Pertua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia SASDAM Malaysia. Terima kasih Shani kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Terima kasih. Shani, untuk kita merujuk kembali apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri iaitu bil import makanan yang tinggi dan isu berkaitan keselamatan makanan, antara perkara yang diberi penekanan dalam bajet 2023, ini kata Perdana Menteri. Jadi bagaimana usaha-usaha untuk menangani antara isu-isu yang sedang hangat ini dan dapat diterjemahkan melalui bajet 2023? Keterjaminan makanan ni juga ada kesan besar kepada kos sara hidup rakyat Malaysia, dan tindakan-tindakan untuk meringankan kos sara hidup Malaysia, pengguna ataupun rakyat Malaysia harus juga ambil kira pengeluaran makanan dalam negara. Kita sering termasuklah menu makanan rahmah ni pun adalah untuk kurangkan beban sara hidup rakyat Malaysia. Kita sering menggunakan dasar kawal harga subsidi untuk kurangkan kos sara hidup. Tetapi ini tidak bantu untuk meningkatkan kuasa membeli. Semua pengguna dan rakyat harus faham perkara ini. Dan juga bila kawalan harga digunakan sebagai dasar, pengeluaran domestik termasuklah pengeluaran hasil pertanian juga terbantut kerana kurang insentif ataupun bantuan ataupun dari segi pulangan kepada pengusaha untuk menggalakkan pengeluaran domestik. Maka dalam bajet kali ini harus ada dasar-dasar yang boleh mencergaskan pelaburan, penglibatan petani-petani untuk meningkatkan aktiviti pengeluaran pertanian dalam negara. Kami rasakan dasar ini amat penting. Walaupun kita ada cuaca tanah yang amat sesuai untuk pengeluaran pertanian, tetapi dasar-dasar yang boleh bantu dan menggalakkan aktiviti pertanian ataupun hasil tanaman makanan adalah penting dalam bajet kali ini. Baik, seperti yang Shani cakap tadi, iaitu keterjaminan makan ini sangat memberi kesan kepada isu kos sara hidup dan antara faktor adalah pengeluaran makanan negara, dan ini adalah antara sebabnya kerana kita kurang insentif ataupun kurang pulangan kepada pengusaha. Sudah tentunya seperti yang Shani kata, ia memerlukan dasar atau polisi yang mencergaskan atau menggiatkan kepada pengusaha-pengusaha petani ini sendiri. Jadi bagaimana isu ini juga yang dapat memberi tumpuan dalam memperkasakan peranan syarikat besar serta industri perusahaan kecil dan sederhana di negara ini? Kalau kita ambil kira guna tanah negara, 80% daripada tanah pertanian ditanam dengan kelapa sawit. Maka ini adalah satu kerugian di pihak negara untuk mengoptimumkan tanah pertanian untuk menghasilkan tanaman makanan. Maka kita ambil kira tanaman sawit ni adalah di bawah syarikat-syarikat besar sebagai ladang-ladang sawit. Dan kita juga harus faham kita tidak boleh lagi buka hutan untuk tujuan pertanian. Kita ada cukup tanah untuk pertanian, tetapi kita perlu pelbagaikan daripada tanaman komoditi kepada tanaman
makanan. Dan oleh kerana syarikat-syarikat besar yang memegang tanah-tanah pertanian ini perlu ada dasar untuk menggalakkan ataupun even secara undang-undang untuk syarikat-syarikat besar ni untuk memperbagaikan dirian tanaman tu kepada tanaman makanan. Dan juga masih ada banyak tanah-tanah individu kira pekebun kecil masih kurang usahakan, ataupun walaupun diusahakan tanaman komoditi seperti getah dan sawit, pulangan adalah amat rendah. Kalau kita bandingkan pulangan dari segi tanaman, sawit dan getah adalah terlalu rendah berbanding dengan kalau kita tanam sayur ataupun buah-buahan. Itu kita boleh harus faham. Contohnya kalau kita ternak lembu atau kambing 1 hektar, pulangan adalah lebih 4 ataupun 5 kali ganda daripada tanam sawit. Maka perkara-perkara ini harus ditonjolkan dan juga perlu ada rancangan-rancangan untuk bantuan untuk beralih kepada pengeluaran makanan daripada tanaman komoditi. So ini juga akan meningkatkan pendapatan rakyat dan juga rakyat sebagai pengguna dapat tingkatkan kuasa membeli untuk menghadapi kos sara hidup yang tinggi. Baik Shani, seperti yang Shani katakan juga tadi, kita tidak boleh buka tanah lagi, kita sudah ada tanah. Cuma kita harus mempelbagaikan tanaman daripada tanaman komoditi kepada tanaman pertanian, makanan. Sudah tentu kerana antara pulangannya adalah pulangan yang sangat rendah kepada pekebun kecil ini dan kita perlu tonjolkan perkara ini dan kita perlu ada rancangan yang lebih padu untuk perkara ini. Jadi ini juga akan beri lebih ruang dan peluang untuk kita teroka teknologi baru dan pendigitalan agar lebih berdaya saing dan kita dapat wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi bagaimana tahap teknologi dan pendigitalan di Malaysia ketika ini, terutama dalam sektor pertanian? Apa lagi yang perlu diusahakan dalam memastikan keterjaminan makanan ini? Ya, memang saya lama terlibat dengan dalam sektor pertanian lah. Sebenarnya saya mula kerja dalam bidang ladang, tetapi saya masih faham teknologi yang digunakan. Masa mula saya mulakan pekerjaan saya, kira ketua-ketua kami minta kami untuk mencipta ataupun membuat inovasi mekanisasi di ladang untuk kurangkan pekerja. Tetapi dasar negara memudahkan pengambilan pekerja asing telah membantutkan usaha-usaha ladang ataupun pelabur untuk beralih kepada teknologi ataupun menggunakan teknologi dalam bidang pertanian. Sekarang pun tiada insentif untuk pengusaha pertanian untuk menggunakan teknologi dan sebagainya kerana ini memerlukan pelaburan. Oleh kerana kita boleh mudahnya mendapat pekerja asing yang murah, maka majikan-majikan ataupun pelabur-pelabur kurang berminat untuk menggunakan teknologi. Maka saya pun berinteraksi dengan pembekal-pembekal jentera pertanian dan sebagainya. Mereka sendiri menyatakan penggunaan jentera ataupun mekanisasi di negara Malaysia amat kurang berbanding dengan Indonesia. Mereka ekspor jentera-jentera yang diimport daripada luar negara, tetapi dia ekspor lebih banyak kepada Indonesia daripada jualan di dalam negara. So ini menunjukkan kita kurangnya dasar untuk sepatutnya perlu ada dasar jangka panjang untuk mengekang penggunaan pekerja asing supaya menggalakkan ladang-ladang beralih kepada teknologi dan mekanisasi. So saya harapkan dalam bajet ini diadakan dasar supaya penggalakan mekanisasi diwujudkan. Satu contoh adalah Plus Highway adalah satu operasi yang besar. Tetapi bau jalan
untuk potong bahu jalan, mereka masih gunakan bush cutter dengan manual. Orang yang bawa mesin potong rumput secara manual potong rumput. Walhal kita sudah ada jentera yang memang boleh potong rumput dengan cepat dan luas dengan pelbagai teknologi. Walaupun ada tiang dia mesin potong rumput tu boleh potong sekeliling tiang tu begitu cermat dan cepat. Kalau organisasi-organisasi ini menggunakan mekanisasi, limpahan daripada penggunaan jentera ini akan bantu sektor-sektor lain. Oleh kerana kontraktor-kontraktor ini gunakan jentera ini juga boleh digunakan dalam bidang pertanian. Ini akan bantu keseluruhan ekonomi kita untuk meningkatkan mekanisasi. Tetapi masih kita gunakan pekerja manual dan tiada insentif untuk penggunaan mesin, maka semua sektor yang boleh mekanisasikan terlalu lewat ataupun masih tidak menggunakan mekanisasi untuk mempercepatkan ataupun produktif atau meningkatkan produktiviti. Sekarang pun kalau kita hendak pekebun mengusahakan pertanian, perlu ada teknologi, bermakna perlu ada bekalan macam kita tanam satu-satu tanaman seperti sayuran, perlu ada sungkupan ataupun lapisan untuk menahan rumput naik. Kita tidak boleh gunakan lagi dalam tanaman macam sayur, kita tidak boleh gunakan racun. Maka perlu ada penutup bumi secara artificial. Tetapi harganya terlalu mahal. So kalau kita ada galakan pembuatan bahan-bahan ini dalam negara, perkakas ini akan jadi murah dan memudahkan petani-petani menggunakan teknologi ini. So dan yang kedua adalah pertubuhan-pertubuhan peladang harus diperkasakan. Kini pertubuhan-pertubuhan peladang ataupun persatuan-persatuan petani dipimpin oleh bukan petani. Maka keperluan petani tidak dipentingkan dan mereka tidak mendapat sokongan atau bantuan untuk menjadi petani yang moden dan juga lebih produktif. So perlu ada untuk menurunkan aktiviti penggalakan, kita harus menggunakan pertubuhan-pertubuhan sosial ataupun JKK kampung supaya mereka menggalakkan dan memastikan semua pemegang tanah di dalam kampung mengusahakan tanah dan tidak membiarkan tanah. Dan juga perlu ada dasarlah bagaimana tuan tanah tidak dapat mengusahakan, perlu ada skim supaya mereka yang berminat untuk menyewa tanah itu untuk mengusahakan tanah itu. So perlu ada perancangan dan juga dasar untuk membantu ketua-ketua kampung untuk membantu bersama meluaskan penglibatan petani-petani dalam pengeluaran tanaman makanan. Baik, Shani, sudah tentu ini adalah perkongsian menarik. Seperti yang Shani kata, perlu ada dasar jangka panjang agar kita dapat mempertingkatkan lagi mekanisme dan teknologi dalam menggiatkan pengusaha-pengusaha petani kita dalam meningkatkan, mempercepatkan proses pertanian tanaman makanan ini dan agar kita dapat tingkatkan produktiviti dalam keselamatan makanan. Dan ini adalah antara usaha yang perlu diberi fokus dalam bajet 2023 mengenai keterjaminan makanan dan keselamatan makanan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Shani Abdullah yang di-Petua Pertubuhan Rangkaian Pembangunan Kesinambungan Malaysia, dan Niaga Awal ini akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.